Nah, dia wajib zakat fitrah ni dua sebab lah. Nah, dua sebab ni. Nah, bukan nak kira syarat, nak kira sebab. Nah, yang pertama dapat akhir Ramadan, yang kedua dapat awal Syawal. Tu. Jadi kita faham kalau dia ni tak dan dapat awal Syawal, dia mati sebelum masuk Syawal mati dah. Maka hak ni tak wajib zakat. Ataupun dia ni tak dan dapat akhir Ramadan, dia dapat awal Syawal. Dia ni sama-sama terbenam matahari, mak dia beranak dia. Mak dia pun duk tahan tak mau bagi kena fitrah. Tahan lepas juga. Lega dia tak masuk waktu maghrib. Keluarlah budak tu. Awal Syawal. Anak pun nama Syawal juga. Dah beranak Syawal tu, cuma mak tak raya lah itu. Raya lewat lah. Dia nak abang kata hak jenis macam ni tak wajib zakat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita rahimahullahu ta'ala, masalah ini satu masalah kafir murtad. Tiada sah segala ibadatnya kafir murtad, yang ia kafir murtad tu buat dalam masa ia kafir murtad tu. Jadi kafir murtad ni tak sah semua ibadah dia yang dia buat dalam masa dia murtad. Tak sah. Tapi dia ada istisna lah, dia ada pengecualian. Ada juga masalah-masalah yang sah. Sagi ke depan dia akan habaq zakat tak apa. Kalau dia bagi dalam murtad boleh. Tapi kalau sembahyang ataupun dia puasa ke, waktu dia dah murtad tu dia puasa pula Isnin Khamis tu tapi murtad dah lah, wajib pula puasa, maka sah tak dia punya puasa? Tak sah. Tak sah. Cuma itulah kadang-kadang murtad ni tak dijangka-jangka, tak tengok murtad lah. Sebab tu masalah murtad pun di antara masalah yang kita kena ambil berat lah. Untuk kita belajar, untuk kita tahu mana masalah-masalah yang menyebabkan murtad ni, takutlah. Sebab murtad ni habislah dah, murtad tu dia tak boleh ni dah lah, tak boleh nak buat kira dah lah. Bila mati tu tempat parking dia terus dalam neraka. Jadi dia kata apa? Jadi orang murtad ni dalam masa dia murtad tak sah ibadah dia. Maka tafriq pada kata tiada sah. Keputusan dia bila kata tak sah ibadah, maka wajib atas kafir murtad qada segala ibadat yang wajib dalam masa murtadnya. Wajib dia kena qada balik, dia kena ganti balik. Sembahyang dia kena ganti balik. Puasa yang dia tak puasa waktu dalam dia murtad tu kena ganti balik. Bila tu nak kena qada tu apabila ia kafir murtad tu kembali kepada Islam. Bila dia patah balik masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Jadi nak masuk Islam dia kena mengucap balik lah. Jadi bila dia mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam balik, dia kena kira balik lah semayang dia tu. Lama mana dia murtad tu dia kena ganti. Cuma kalau untuk perempuan dia kena tolak masa haid dia. Gitu.
Adapun lelaki dia tak ada masa haid lah, dia kena kira full lah, penuh. Nah, hari duk tolak pula waktu ni ada sebulan 7 hari haid dia lah. Nah, tu dia kena check balik tengok. Check habis luar dalam tu. Kau ada masalah. Habis hang tu. Melainkan hak ni istisna pada kata wajib atasnya qada tu. Ataupun istisna pada kata tiada sah. Tiada sah segala ibadah. Maksud dia hak ada juga yang sah. Ni orang panggil melainkan ni dia buat pengecualian lah. Dia nak buat keluar masalah yang sah. Ada juga masalah ibadah yang sah untuk kafir murtad ni. Mana? Melainkan zakat dan fitrah. Nah, zakat dan fitrah. Yang ia kafir murtad tu beri dalam masa murtad. Nah, apabila ia kafir murtad tu kembali kepada Islam. Bila dia patah balik pada Islam, sah. Nah, sah. Ibadah tu dikira. Ibadah yang dia buat dalam waktu murtad tu, zakat tu. Dengan makna apa? Bila kata sah, nah, bila dia patah balik pada Islam, zakat dia, fitrah dia, hak dia bagi dalam murtad tu sah. Bila kata sah, tak wajib dia nak qada dah. Gitu. Sebab tu dia kata maka iaitu zakat dan fitrah tu yang ia beri dalam masa murtad tu sah. Nah, sah, zakat tu sah. Nah, habis tu. Jadi sah lah. Bila dia sah, dia kata apa? Apabila ia kembali, nah, apabila ia kafir murtad tu kembali kepada Islam. Jawab bagi apabila tiada wajib. Nescaya tiada wajib diulang beri pula. Tak payah nak ulang bagilah. Padan dengan zakat dia bagi. Tak kira lah zakat padi ke. Dia murtad tapi buat benang. Jadi bila ambil padi apa, dia bagi zakat padi. Waktu dia patah balik masuk Islam tu nak kena bagi balik kan zakat padi tu, tak payah dah. Sah dah. Sah dah dia punya zakat tu. Sah. Cuma kalau dia tak bagi, kalau dia tak berkelak, hak ni kena tawakuf dulu. Maksud dia kena tunggu sat. Tak boleh buat apa lagi, tak boleh lah nak ambil lagi harta tu. Jadi bila dia tak buat kelak, macam kita mengaji minggu lepas lah, kita kena tawakuf sat. Maksud kita kena kita kena relax sat. Sabar sat. Tengok, kalau dia mati dalam murtad, harta jadi faid. Lepas tu fitrah tak ada dah, tak ada tarik dah abang fitrah tu. Fitrah dalam murtad tu tak ada tarik berkelak dah. Kecuali fitrah yang sebelum dia murtad, hak tu kena ambil jugalah. Hak sebelum dia murtad pun dia memang tak berkelak dah fitrah dia tu. Hak fitrah tu kita kena cabut daripada harta dia. Harta dia tinggal tu, lepas tu hak lain tu, semua jadi faid harta dia. Tak boleh nak faraid dah, habis. Lagi dia kata lagi, maka itu sah. Jadi bila dia patah balik masuk Islam, dengan makna dia mengucap 2 kalimah syahadah balik, tiada wajib diulang beri pula. Dan tiada batal segala ibadatnya, ibadat kafir murtad tu yang ia buat dahulu. Dahulu ni maksudnya sebelum daripada murtad. Sebelum dia murtad tu, ibadah yang dia buat tu batal tak? Tak batal. Bila dia patah balik masuk Islam, nak kena qada ke ibadah yang dia tu sebelum dia murtad dulu ni. Dia ada semayang dah sebelum murtad, lepas tu murtad setahun, lepas tu masuk Islam balik. Okey, hak sebelum murtad tu ibadah tu macam mana? Tak batal. Tak batal. Cuma yang batal dia apa dia? Yang batal dia pahala. Pahala habis. Ibadah ada, semayang apa semua ada, tapi pahala tak ada.
Nah, pahala habis gitu lah. Tapi kalau dia tak masuk Islam balik, matilah murtad, ibadah pun terbatal habis. Nah, hak dia semayang 60 tahun dulu ni. Nah, 60 tahun dah duduk semayang tu. Dengan tahajud lah, terkejut lah, semua ada lah. Dia nak abang kata hak jenis-jenis tu habis. Nah, bila dia mati dalam murtad habis. Nah, kira tak semayang, kira tak buat baik. Nah, jahanam. Habis. Lagi dia kata apa? Jadi tak batal. Nah, tak batal ibadatnya yang ia buat dahulu ni sebelum daripada murtad. Jika ia tak batal tu syarat. Syarat pada kata tiada batal, maksudnya kait. Dia nak kait sikit. Tiada batal tu muqayyad. Jika tu orang panggil kait. Jika ia kafir murtad tu kembali kepada Islam. Tak batal tu kalau dia patah balik masuk Islam lah. Tu tak batal. Nah, tapi kalau dia tak batal balik, habis. Nah, habis batal. Bila tak batal ibadat, kita faham apa? Tak wajib qada pun hak sebelum tu. Sebab ibadat tu masih lagi dikira. Nah, dikira. Tetapi istidrak pada kata tiada batal. Oh, kalau gitu tak ada masalah lah murtad pun. Tak batal pun ibadah kalau masuk Islam balik. Jaga. Tetapi batal segala pahala ibadahnya yang dahulu. Nah, dahulu ni sebelum daripada ia kembali kepada Islam. Nah, pahala ibadah tu habis. Nah, batal habis. Ni dia tarik balik lah. Takut kita faham terlajak. Tak apa. Ngomong tu murtad sat kot. Nak try murtad 2 minit, jahanam. Jahanam. Nah, pahala habis. Nah, habis pahala pahala dia punya ibadah dia tu habis. Adapun jika mati ia kafir murtad tu dalam murtad. Nah, kalau dia mati dalam murtad, maka batal sekalian ibadahnya. Nah, habis. Nah, semua ibadah dia tu batal. Dengan makna dia dikira orang yang tak buat ibadah terus. Nah, padahal dia buat ibadah dah. Dia murtad umur 90 pun murtad. Sebelum tu Islam buat ibadah muajin 90 murtad, tak ada sampai sehari mati. Oh, naya lah. Naya. Habislah pahala ibadah dia habis terus. Bukan pahala aja, ibadah pun kira tak buat. Dengan makna dia akan disiksa dengan sebab tak semayang. Padahal dia semayang dulu. Nah, tapi ibadah dia batal. Disiksa dengan sebab tak puasa. Habis. Nah, habis macam tu. Dan batal pahala sekalian ibadahnya semacam tidak berbuat ibadah sekali-kali langsung seumur hidupnya. Habis. Macam tak semayang, macam tak puasa. Padahal dia puasa dah 89 tahun puasa. Tiba-tiba pergi murtad sat tak mati. Nah, tak ada masuk Islam balik mati. Habis kira tak puasa langsung. Nah, kira tak puasa langsung. Habis hang tu. Tu syarat yang ketiga, syarat yang pertama. Nah, baru ketiga apa? Ni baru nak masuk syarat kedua. Nah, jadi syarat yang pertama, diri orang yang dikeluarkan fitrah tu Islam. Nah, tu syarat dia. Habis hang tu. Dan kedua daripada 4 syarat wajib fitrah tu dia bab depan. Keduanya daripada 4 syarat wajib fitrah itu jatuh matahari akhir Ramadan. Terbenam matahari. Nah, bukan jatuh ingat jatuh mai ke bumi apa. Mati habislah. Nah, maksud jatuh terbenam matahari masuk waktu maghrib lah. Akhir Ramadan. Nah, akhir Ramadan. Akhir ni 29 ke 30? Tu tak tentulah. Kalau tahun tu 29 lah. Kalau tahun tu 30 lah. Nah, dia tengok bulan kadang 29, kadang 30. Tahun ni kita kena 29 raya awal. Nah, tahun depan tak tentu lagi. Boleh jadi 29, boleh jadi 30. Nah, kalau 29 raya awal lah. Lepas ni kena standby saja. Nah, 28 Ramadan kena balik kampung lah. Barang-barang kena clear siap lah.
Sebab tak tentu anak bulan ni, kadang nampak dan tak nampak. Itulah. Kalau harap kira, bila kira ni betullah kita kira tu bagi cukup 30 Ramadan. Hak tu kira tu cukup 30 tu cerita tak nampak, tak tahu lain nampak tak nampak ada bulan. Tapi kalau nampak tak ada sampai hari kira tu. Tak ada sampai hari kira tu dah raya dah. Tu. Habis. Jadi dia kata akhir Ramadan. Yakni tafsir jatuh tu. Apa maksud jatuh matahari tu? Yakni dapat akhir Ramadan. Dapat akhir ni maksud dia dapat hidup akhir Ramadan. Kan mati tak ada lah. Ni cerita dia hidup. Nak masuk maghrib dah, nak habis Ramadan dah. Mati pula dah. Duk kalut pergi cari daging, bah belah pula dah. Bah belah. Tak ada lah nak raya. Esok nak raya lah. Petang ni mati, lepas asar mati. Tak ada masuk maghrib. Jadi hak tu wajib dah zakat? Tak wajib lah. Tak wajib fitrah. Nampak? Jadi dia kata dapat akhir Ramadan, maksud dapat akhir ni dapat hidup akhir Ramadan. Satu, dan awal Syawal. Awal Syawal. Jadi dia wajib zakat fitrah ni dua sebab lah. Dua sebab ni. Bukan nak kira syarat, nak kira sebab. Yang pertama dapat akhir Ramadan. Yang kedua dapat awal Syawal. Tu. Jadi kita faham kalau dia ni tak dan dapat awal Syawal, dia mati sebelum masuk Syawal mati dah. Maka hak ni tak wajib zakat. Ataupun dia ni tak dan dapat akhir Ramadan, dia dapat awal Syawal. Dia ni sama-sama terbenam matahari, mak dia beranak dia. Mak dia pun duk tahan tak mau bagi kena fitrah. Tahan lepas juga. Lega dia tak masuk waktu maghrib. Keluarlah budak tu. Awal Syawal. Anak pun nama Syawal juga. Dah beranak Syawal tu, cuma mak tak raya lah itu. Nak raya lewat lah. Dia nak abang kata hak jenis macam ni tak wajib zakat. Tak wajib zakat fitrah. Pak pelega nu kena 2,000 lebih lah. Beranak swasta. Kalau beranak kerajaan dah kira ni swasta mana. Jangan doktor bagi ada ubat tahan bagi lepas Ramadan sikit. Lagi dia kata lagi maka tu tafriq. Maka wajib fitrah orang yang mati selepas jatuh matahari akhir Ramadan. Lepas dah terbenam dah matahari, dia baru mati. Dia baru mati. Matahari terbenam dah masuk maghrib dah, mati. Mati malam raya tu lah. Mudah kita kata mati malam raya lah. Hak ni wajib fitrah juga. Wajib. Sebab dia dapat dua sebab tu. Dia hujung Ramadan pun dia hidup, lepas tu awal Syawal pun dia hidup. Dia bukan mesti penuh hidup satu Syawal tu, tak mesti. Dia dapat Syawal sikit, satu juzuk sikit daripada masa dalam Syawal tu, wajib zakat. Wajib zakat fitrah. Sebab tu dia orang yang mati selepas jatuh matahari akhir Ramadan wajib. Atau beserta atau ni atas dekat selepas ni, maka wajib fitrah orang yang mati beserta ni serentak ngam-ngam jatuh matahari akhir Ramadan. Jadi gaya matahari jatuh dia pun mati. Dia mati. Ini serentak dengan matahari terbenam. Hak ni pun wajib juga zakat fitrah. Dia tak buat keluar lagi ni macam mana? Kena tarik daripada harta si mati sebelum daripada bahagi pusaka. RM7. Itulah. Habis hang tu. Lepas tu tengok dia abang lagi tu. Nak buat keluar mana? Maka wajib waris itu.
waris itu waris si mati tadilah. Nah, waris dia anak dia kan. Nah, bini dia pun sama, waris dia juga. Nah, wajib waris itu ambil harta mayat itu. Nah, ambil harta mayat tu dan beri fitrahnya mayat tu. Beri tu kepada orang yang mustahak zakat. Bagi dekat mustahak zakat lah. Nanti kita mengajilah mustahak zakat ni. Orang panggil asnaf zakat. Dia ada 8 asnaf. Nanti sampai bab dia nanti kita ceritalah fakir, miskin apa semua tu. Nah, dia ada definisi masing-masing. Nah, fakir dia ada definisi dia. Miskin pun ada definisi dia. Bukan sama fakir dengan miskin. Nah, cuma orang duk sebut kata dia ni fakir miskin. Hak mana satu ni? Fakir kan miskin? Saya cerita dia. Nah, dia ni fakir miskin ni. Kalau fakir miskin kita kena ambil tang fakir itulah. Nah, sebab automatik bila fakir mesti miskin. Gitu. Kalau miskin tak mesti fakir. Sebab miskin dia kemah sikit pada fakir itulah. Nanti dia ada cerita, nanti kita tengok depan nanti takrif dia. Apa fisabilillah, lepas tu apa ibnu sabil, nah muallaf. Nah, jadi dia tak wajib waris ni ambil harta mayat tu bagi fitrah kepada orang yang mustahak zakat. Beri tu dengan takluk dekat beri tu dengan niat fitrah si mati itu, niat fitrah lah. Nah, bagi itu dia bagi fitrah tak wajib lafaz pun. Wajib bagi itu kita niat lah. Niat bagi ni niat tujuan hati dia tu. Niat tu tujuan hati dia tu. Hak ni duit fitrah untuk si mati tu. Siapa nama dia Labu bin Labi ke apa ke ikutlah. Nah, jadi dia tak payah sebut pun fitrah ni, tak payah apa cakap pun. Dan sah waris itu, waris si mati itu mengambil harta mayat itu dengan ia waris tu qasad, ia waris tu ambil fitrah daripada mayat tu, boleh. Nah, waris tu dia ambil harta mayat tu, dia ambil RM7 qasad fitrah untuk mayat tu. Dia ambil ke dia. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma syarat dia asnaf lah. Nah, dia pun asnaf. Tak apalah, dia pun fakir juga. Nah, nama pun fakir dah. Nah, nama dia fakir bin miskin. Harawan tu miskin, nak dia fakir, dia nama fakir dah. Nah, hidup pun fakir juga. Nah, jadi dia ambil RM7, kata hak mati tu ayah dia. Dia ambil RM7. Nah, ataupun dia ambil itulah, dia ambil RM7 niat qasad nak buat fitrah. Macam tu. Boleh waris ambil, tak apa. Maka diambil bagi dirinya diri waris tu. Nah, maka diambil bagi diri waris, bagi dirinya diri waris. Tiada wajib diberi kepada siapa-siapa. Tak wajib bagi kat siapa-siapa. Tapi dekatlah jika ni orang panggil kait pada kata harus. Nak jadi harus tu dia ada syarat dia. Harus tu jika waris itu mustahak zakat. Kalau dia mustahak zakat lah, nah, orang yang layak makan zakat, maka boleh ambil untuk diri dia, tak ada masalah. Contoh seperti ia waris tu fakir atau miskin. Nah, fakir kan miskin kan, jadi boleh. Dan diambil barang ni harta. Barang kat sini maksudnya harta yang baki lagi itu, nah, diambil tu atas jalan pusaka. Nah, lepas tu waris tu diambil pula harta tu, ambil atas jalan pusaka. Tak apa. Mula dia ambil hak zakat RM7 dia tarik bagi ke dia. Nah, untuk diri dia sendiri. Sebab dia pakai. Lepas tu dia dapat pula pusaka pula dah. Nak ambil pula habang pusaka. Tak apa. Nah, ni ambil dekat mana ni masalah ni. Dia kata intaha
Kashful Lisam. Nah, dia ambil dalam kitab Kashful Lisam. Boleh balik tengoklah kalau ada. Kalau tak ada boleh order dalam Shopee. Shopee pasal tak apa dik kitab Kashful Lisam ni. Dia ada 2 jilid kitab Jawi. Tuan Minal, pengarang dia Tuan Minal. Dia kitab Jawi dia mudahlah sikit pada furu'ul masail. Kalau duk tengok-tengok tu mudahlah dia sikit sebab dia punya bahasa dia tu baru sikit pada Syekh Daud. Hak Syekh Daud furu'ul masail tu ya Allah, kita baca musalli pun makan tahun dah. Kalau furu'ul masail 2 jilid tu Allah pasal tak ada khatam, kita kena khatam dulu. Furu'ul masail tu Syekh Daud lebih kurang saja. Cuma furu'ul masail tu dia buat main masalah akidah. Dalam furu'ul masail tu dia adalah cerita bab ruh. Kalau nak tengok tentang ruh, kan duk timbul isu ruh ni. Lagu mana ruh ni boleh pindah ke tak boleh pindah ke? Pindah pergi kat kawan tu, pindah kat kawan ni. Boleh buka try cari tengok dalam furu'ul masail. Tapi saya biasa dengarlah tok guru baca dalam tu, cuma tak ingat masalah tu. Kita pun tak try nak buka tengoklah sebab ramai dah orang bahas. Jadi ramai dah ustaz-ustaz lah kita pembahas masalah tanasukh. Maksud dia berpindah ruh ni. Habis juga timbul masalah kita dapat ilmu. Rupanya macam ni ulama bincang. Kalau tak timbul tak tahu kita. Lagi dia kata apa? Adapun orang yang mati sebelum jatuh matahari akhir Ramadan. Orang hak mati sebelum jatuh matahari akhir Ramadan ni petang tu mati dah. Tak ada nak tunggu maghrib tak tahan dah. Mati dah. Dia tak payah nak mati ni. Dia bukan boleh genjak masa kan. Tak boleh genjak dah. Dia sampai waktu dia mati-matilah. Benda dah tetap dah. Mati waktu mana, di mana tu semua dah tetap dah. Tu zaman Nabi Sulaiman tu ada seorang ni, Allah Ta'ala perintahlah malaikat maut ni pergi tarik nyawa. Tapi duk cek dia tu yang tempat mati tu dekat China. Yang dia duk dekat tempat Nabi Sulaiman lagi. Duk heran kawan ni. Tak berapa minit lah ni nak mati. Tak lama lah kita kata. Nak mati tu tak jauh lah. Dengan masa mati dia boleh duduk ni jauh, nak pergi China jauh. Waktu tu flight pula tak ada. Jadi dia malaikat ni dia main atas rupa manusia. Duk perhati kawan tu, perhatilah sampai kawan tu tak selesa. Pergi jumpa Nabi Sulaiman, minta kat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kan orang dia ni bukannya kata presiden manusia dia lah. Nabi Sulaiman habis dengan jin-jin ke apa semua duduk bawah dia. Binatang-binatang angin pun kena ikut cakap dia. Nabi Sulaiman ni dia pergi minta suruh pindah tempat dia, pindah hantar pergi dia ni, tolong minta hantar. Saya tak selesa ni kawan ni duk tengok saya. Minta hantar pergi kat China. Nabi Sulaiman perintah makhluk dia hak boleh hantar cepat. Nabi Sulaiman lagi dahsyat lah, bukan macam kerajaan kita lah. Dia hantar sat pergi China. Sama-sama sampai China mati terus. Mati. Memang dia pergi cari mati tu. Kisahlah nak abang kata mati ni tak dah tetap dah tahun tu, mati tahun tu lah. Kita tak boleh nak pilih macam mana. Jadi dia kata orang yang mati sebelum jatuh matahari akhir Ramadan, hak ni tak wajib fitrah. Maksudnya tak wajib dikeluarkan fitrah. Habis tu. Dan kot satu masalah lagi. Dan tengok dia kata masalah kanak-kanak yang diperanakkan sebelum jatuh matahari akhir Ramadan. Dia ni diperanak sebelum jatuh matahari, sebelum terbenam matahari. Lepas asar tu mak dia beranak lah. Tak payah, tak tahan lah. Tak tahan, tak gaduh buh ubat apa. Ubat bagi cepat apa, ubat apa tak, tapi nak
Nah, nak buh ubat bagi cepat kata aduh lah, memang nak terkeluar angah lah. Nah, ni sebelum jatuh matahari akhir Ramadan tu, budak tu dah anak dah. Maka jika kanak-kanak itu ada harta, kalaulah kanak-kanak tu ada harta, ni nak taswir ke mana ni masalah. Sama-sama beranak tu ada harta terus. Nah, dia tak silap, dia guni aja. Orang mai bagi sama. Nah, lepas beranak tu, nah, orang mai bagi ni, nak bagi duit kat anak hang ni. Nah, orang mai bagi duit, orang bagi kat anak, duit anak lah. Nah, duit anak. Dia bagi RM1, RM7. Ngam dengan fitrah. Nah, ngam dengan fitrah. RM7. Pandai kawan ni pun. Nah, dia tak bagi RM10. Dia bagi dah duit 10, cuma minta balik RM3. Mai balik RM3. Dia bagi RM7 juga. Allah, ngam dengan fitrah. Jadi kanak-kanak ni ada harta. Macam duit orang duk bagilah, kadang kita duk buat kenduri akikah apa semua kan, orang mai kadang rumah tu orang bagi duit. Tu duit anak tu, bukan duit kita. Nah, orang bagi seorang anak ni duit anak lah. Cuma kita ni bahagian jagalah. Nah, jaga apa duit anak tu. Cuma kita tak boleh nak belanja untuk kita, tak boleh lah. Nah, kalau nak belanja untuk anak tu, kalau untuk maslahah dia boleh. Nah, macam dia sakit ke, kita pun tak ada duit dah. Nah, demam apa 2 hari sekali, kena kering juga kita pun. Mula-mula klinik Haji Osman, lepas tu tak mau jalan, remedik pula, kena remedik. Nah, dia tembus dah pakit sebelah. Tak jalan pula, KPJ pula. Bukan kata sebelah, habis depan belakang pakit semua tembus. Nah, cerah terus. Nah, jadi kalau hangpa tak ada duit lah, boleh lah kita guna duit anak, tak apa, untuk maslahah dia boleh guna duit anak. Untuk dia lah. Kalau untuk kita ni, kita pula pergi ambil dia pergi makan KFC. Nah, tu tak boleh lah. Nah, tak boleh. Duit anak. Jadi kalau ada kanak-kanak tu ada harta, nah, budak tu ada harta, maka wajib fitrah kanak-kanak tu, wajib fitrah tu daripada harta kanak-kanak. Wajib fitrah tu guna harta dia. Nah, wajib kot tu. Nah, ni kena ingat masalah ni. Nah, wajib fitrah tu guna harta dia. Tapi sah juga kalau nak guna harta pok, tak apa. Hari dia kata, kita dah guna harta kita sebelum ni. Nak abang kata wajib harta dia. Tapi kalau kita nak berkelak duit kita, tak apalah, kita pok dia, tak apa. Tak apa. Buruk siku lah tu. Terkira balik pula. Baru tahu malam ni, kira balik dia kata mana cing lah. Habis hang tu. Tapi sah guna harta bapak sah. Ni yang payah nak ingat ni. Maka yang mengeluarkan fitrah itu, siapa yang nak berkelak fitrah tu? Bapaknya, bapak dia. Dia sihat berkelak fitrah tu siapa dia? Waliul mal dia. Okey, siapa waliul mal? Bapak dia. Pak dia lah. Pak kandung dia. Pak kandung tu orang panggil waliul mal bagi budak-budak tu. Waliul mal ni orang yang memerintah harta kanak-kanak tu. Tu orang panggil waliul mal. Dan jika bapak sudah mati, pak pun tak ada dah. Waktu dia duduk dalam kandungan tu, pak mati, tak ada nak jumpa dia. Maka yang mengeluarkan fitrah kanak-kanak tu, nenek kanak-kanak tu yang lelaki. Apa nenek lelaki? Nenek yang lelaki ni maksud dia Tok Wan. Takut kita ni pasal abang nenek yang ikut faham tu. Tak. Nenek yang lelaki dengan mana Tok Wan. Tok Wan. Tok tak boleh. Tok tak boleh. Dia kena Tok Wan. Siapa dia nenek yang lelaki tu? Iaitu bapak bagi bapak. Maksudnya Tok Wan belah pak. Itu.
Kalau pak tak ada, Tok Wan belah pak ada. Dia jadi waliul mal bagi kanak-kanak tu. Kalau Tok Wan belah pak pun mati dah. Tapi Tok Nek dia ada lagi. Tok Wan bukan Tok Wan. Bapak bagi Tok Wan. Gitu nah. Bapak bagi Tok Wan sebelah pak tadi ni. Dua ada lagi. Tok Nyang Tok Nek. Tok Nek tu lah. Tok Nek. Sebab dia nenek moyang. Dia kata bahasa kita. Dia kena Tok Nek dulu. Baru Tok Nyang. Tok Nek boleh. Kalau tak ada Tok Nek, Tok Nyang. Tok Nyang. Halu Tok Nek payah jumpa dah. Payahlah jumpa. Zaman kita kencing manis, buah pinggang, nak jumpa ke mana? Nak kena zaman dulu tak apa. Nak dia makan ulam ya, umur panjang. Jadi nak bang itulah. Ini bapak bagi pak. Dan jika tiada ada neneknya, dan jika tiada ada neneknya, dan jika tiada ada neneknya sudah mati. Dan jika tiada ada neneknya. Apa maksud tak ada neneknya? Badal. Sudah mati ni, sudah mati nenek tu. Tok Wan belah pak dia pun mati dah. Maka orang yang mengeluarkan fitrahnya wasi. Dia kena pergi dekat wasi. Wasi itu siapa dah? Iaitu orang yang bapaknya wasiat. Orang hak pak dia wasiat. Mak dia ke apa dia wasiat tak apa. Nah ikutlah siapa dia pun. Pak menakan dia ke, pak dia sebelum mati tu dia wasiat dah. Tak apa. Dia wasiatlah dengan kata aku wasiat akan dikau, kemudian selepas daripada aku mati, bahawa engkau mengeluarkan fitrah anak-anak aku yang belum baligh. Nah, dia wasiat dekat adik dia. Adik dia tu pak menakan bagi anak tu lah. Jadi adik dia boleh ambil harta anak tu buat keluar zakat. Kat tu. Nah, boleh ambil harta anak tu buat keluar zakat. Ya, anak-anak aku yang belum baligh. Ataupun boleh wasiat secara umum pun boleh. Ni wasiat secara khusus zakat saja. Secara umum boleh. Macam mana? Dia kata aku wasiat pada engkau ni untuk kendali harta anak aku. Boleh juga. Nah, kendali harta maksud dia jadi waliul mal lah. Jadi waliul mal bagi anak dia. Aku wasiat ni selepas aku mati nanti aku nak wasiat kat hang ni siap-siap. Nak minta hang jadi waliul mal untuk anak aku. Nah, yang belum baligh. Gitu. Dah baligh dia tasarruf sendirilah, dia kendali sendiri dah baligh dah, dia maintah sendirilah harta tu. Ni cerita dia tak baligh lagi lah. Dan jika tiada wasi pun tak ada nak wasiat mati. Baru kata aku nak pun mati. Mati tu kan. Baru nak sebut tak ada gelap wasiat, tak ada. Nah, dia memang nak wasiat dah. Tapi tak ada nak sebut mati. Jadi nak wasi tak ada. Maka qadi yang mengeluarkan fitrah kanak-kanak itu dengan harta kanak-kanak itu. Qadi dia ambil harta kanak-kanak tu RM7 buat kelak fitrah. Ni kerja Tok Qadi. Kalau Tok Qadi lah orang panggil hakim syar'i lah. Nah, hakim syar'i itu Tok Qadi lah malak lah. Ni kerja Qadi. Bukan senang juga kerja qadi ni. Dia kena ada senarai-senarai budak mana yang pok tak ada, dia kena ada lah senarai-senarai kat dia tu. Kena banci, kena kerak banci juga tu. Dia pening juga. Tapi itulah. Kadang orang kita dia tak tahu hukum. Dia berkelak ikut dan dia. Maka tak sah kalau berkelak ikut dan. Ia bergelak hak tu dia kena serah kat qadi yang mengelak fitrah kanak-kanak itu dengan harta kanak-kanak itu, atau dengan lafaz izin qadi ataupun qadi izin. Boleh izin tu kepada siapa-siapa pada mengeluarkan fitrah kanak-kanak itu. Tu boleh tak? Qadi kata aku izin dekat kamu ni, dia izin dekat dekat mak budak tu. Mak budak tu boleh buat kelak bila qadi izin dekat mak budak tu boleh. Dan jika tiada qadi tak ada. Contoh dia duduk dekat negeri orang kafir ke,
Duduk tempat orang kafir, mana ada qadhi apa lah tempat ni. Atau qadhi tidak mahu memberi izin. Qadhi pula tak mahu bagi izin. Nak belagak nak empuih, nak jumpa pun payah. Nak jadi payah ceritalah. Dia tak mahu bagi izin apa. Kalau gitu maka nantilah kanak-kanak itu balik. Tunggu. Nanti ni tunggu tu budak tu balik. Ia kanak-kanak tu sendiri mengeluarkan fitrahnya yang telah lepas sebelum ia balik. Hak telah lepas. Apa telah lepas? Badal. Sebelum ia kanak-kanak tu balik. Jadi waktu mana dia tak balik lagi dulu ni, fitrah dia berapa tahun dia tak buat kelak, dia ambil harta dia bila dia dah balik, dia yang bagi. Tu susunan. Tu boleh ingatlah. Gitu. Tapi kalau hak tu cerita budak yang ada harta. Kalau budak tu tak ada harta pula, macam mana? Nanti kita cerita lain minggu depan. Maka tiada harus, wallahu a'lam. Ada apa soalan? Tak ada mana. Tengok ni sikit nak habis alamat surah. Sikit lah. Takut. Tahu mana? Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud. Dekat-dekat nak bawah tu, 4 baris daripada bawah, baris yang keempat daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud. Ni nak abang dalil kata dekat-dekat kiamat ni banyak orang yang tak ada iman, orang jahat tu ramai. Pada muslim maksudnya yang tersebut pada sahih Muslim. Itu maksud pada muslim. Yang tersebut pada sahih Muslim. Boleh kalau ada sahih Muslim boleh cari tengoklah. Saya minta cari nombor hadis ni, boleh Google je. Tekan eja hadis ni, wa ta'tir rihu min qabilah, lagi dia akan naik lah dalam Google. Google dia habaq duk tang mana. Cari nombor apalah. Kalau cari syarah selalunya, kalau syarah hadis ni selalulah selalunya yang duk mai tu geng-geng Al-Wahhab lah. Buat-buat tu dia rajin lah. Dia buat syarah-syarah tu. Syarah lagu depa lah. Padahal ulama kita dah syarah dah. Kalau Sahih Muslim ni Imam Nawawi syarah dah. Beli hak syarah Imam Nawawi lah. Ada dah syarah tu. Wa ta'tir rihu min qabil al-yamani fataqbidu arwahal mu'minina 'inda qurbis sa'ati. Arti dan sedang datang oleh angin. Sedang ni, sedang dengan mana akan, bukan tengah-tengah dok meh. Bukan. Kita ni kena faham elok ni. Sedang ni maksudnya akan datang oleh angin. Nanti mah. Lah tak mah lagi. Tapi nanti mah akan datang oleh angin. Angin ni angin yang lembut. Lembut daripada ulama kata lembut daripada kain sutera. Lembut sungguh angin ni. Daripada sebelah negeri Yaman. Demam daripada sebelah negeri Yaman. Maka mengambil ia angin tu akan nyawa-nyawa orang mukmin. Bila tu? Nak main bila tu? Di sisi ni maksud ketika hampir bangkit ni berlaku hari kiamat. Dekat-dekat nak berlaku kiamat, dia main angin ni. Angin daripada kiamat. Dia macam-macam lah. Kalau tengok syarahan ni, cuma dalam hadis abang gitu lah. Macam-macam lah orang ihtimal tambah-tambah yang pengkaji hari kiamat. Macam mana orang akan mati dulu. Kan sebelum nak berlaku kiamat tu ramai juga yang akan mati dulu. Bukan dia berlaku lagi tanda orang tu, cuma dikatakan akan mati ramai. Ada yang kata meteor lah akan hempah bumi ni. Habis 1/3 lebih kurang tu lah. 1/3 akan mati. Macam-macam tafsiran lah. Macam mana nak berlaku Allah alam, tapi Nabi habaq macam tu lah.
Nah, kalau ikut ihtimal tu macam-macam ihtimal. Nah, ada yang kaji mengikut alam ni lah, tengok alam, tengok pergerakan bumi, tengok pergerakan keadaan bumi macam-macam. Dan pendek masa habis hang tu. Dan pendek masa ni yang lain pula. Hak ni bukan hadis ni, hak ni hadis lain. Cuma dia tak umar hadis ni. Dan pendek masa ni, dan setengah daripada alamat kiamat surah tu pada pendek masa. Maka setahun seperti sebulan. Setahun ni macam dengan sebulan dah. Nah, dan sebulan seperti seminggu, dan seminggu seperti sehari, dan sehari seperti sejam, dan sejam seperti sekali api nyala, sekali peti api. Nah, maksud dia sah. Maksudnya pendek masa. Nah, pendek masa. Cuma yang duk tengok syarahan-syarahan daripada ulama, maksud yang kata pendek masa ni, kalau kita fikir, kalau kita fikir tengok masa ni, kita satu hari, satu malam kita kata 24 jam. Kalau zaman dulu tu takkan depa 30 jam. Zaman dulu 30 jam, kita yang 24 jam. Kita daripada beranak-beranak memang 24 jam lah pun. Nah, jam pun jalan sama lah. Nah, jalan sama aja. Lepas tu macam mana yang boleh pendek masa ni? Jadi ada ulama syarah kata apa? Maksud dengan pendek masa ni, dengan makna Allah Ta'ala mencabut keberkatan daripada masa tu. Tu yang jadi pendek tu. Nah, jadi kita masa yang duk berlalu ni, kebaikan yang kita boleh buat tak banyak. Nah, ibadah kita makin kurang, makin duk lalai, makin ralik, tambah zaman kita tengok. Nah, ada handset pula. Nah, handset pula canggih Android, dia kerja duk khoteh tu lah. Tengok, loh sejam dah. Nah, sejam dah. Baru duk tengok Facebook tu, tak buka TikTok lagi. Nah, tak buka Instagram lagi. Itu baru Facebook sejam lah. Jadi keberkatan masa tu Allah Ta'ala cabut tu yang kata pendek tu. Kita rasa sat je. Tak dan nak buat apa. Tak dan nak baca Quran. Tak dan hak ni, tak dan belakang. Nak mengaji tak dan belakang. Ni keberkatan masa tu Allah Ta'ala cabut di akhir zaman. Sebab tu kita berasa sat. Tengok. Besar dah budak ni. Ni berasa sat. Tengoklah. Besar dah. Jadi keberkatan masa tu Allah Ta'ala cabut. Tak dan mereka. Orang dulu tengok. Kalau kita tengok baca orang-orang dulu, depa punya amalan depa. Bacaan Quran depa sudahlah kita tengok. Ada yang boleh sehari sekali khatam. Ada yang boleh sehari lebih pada sekali khatam. Keberkatan masa depa tu dahsyat semua. Tapi kita zaman kita habis. Sehari nak boleh juzuk pun berat dah. Kalau boleh habis juzuk tu tak wali lah zaman kita. Dah duk terbang dah. Tak ada habis lah. Habis. Ni yang kata masa tu dia jadi pendek. Memang ada dalam hadis. Memang ada disebut di dalam hadis. La taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman. Sehingga masa tu jadi pendek, jadi sempit masa tu. Habis hang tu. Jadi kita kena buat jugalah. Kita kena ubahlah. Bagi hidup kita ni ada keberkatan. Bertambah ibadah kita, tambah tiap-tiap hari. Ilmu kita bagi bertambah. Lagi dia kata lagi, dan banyak berkocak tu. Qaf tu. Lagi nak baca kucu pula lagi pening. Ni macam kucu pula. Berkocak. Qaf tambah titik qaf kalau tak ada titik tu. Berkocak ni bergoncang. Berkocak. Tu kalau pa saja elak berkucuk.
Berkucuk. Berkucuk bumi. Bumi duk cium dia kata. Kacau. Jenis hurai. Berkocak ni bergoncang bumi. Ni gempa bumi banyak. Sat-sat tahun ni, sat-sat tahun ni. Benda ni kita tak boleh lah tengok tempat kita aja. Dia kena tengok luah lah seluruh dunia. Sat-sat berlaku tahun ni, sat-sat berlaku ni. Sat-sat Amerika, sat-sat Malaysia, sat pergi patah balik pergi kat India pula ke China. Dia kena tengok tu lah. Ni tengok setempat kiamat dah. Kiamat dah, tak ada harapan dah. Tak ada harapan dah. Nak kiamat dah, tak lama tu. Lala orang pun jadi putus asa, tak pergi mayang pun kalau tu. Ingatlah ni takut-takutkan sangat. Jadi dia kena tengok seluruh dunia, tapi hak tu di antara tanda kiamat kecil. Bumi dia bergoncang, dia gempa bumi. Rata-rata tempat akan berlaku gempa bumi. Hingga runtuhlah rumah-rumah yang di atas maksudnya di atas bumi. Di atas bumi ni rumah dia runtuh, pakai runtuh, tahun ni runtuh, tahun ni runtuh. Duk gempa dia maka hak ni kita tahu dah. Tak lama dah nak masuk alamat kubra. Lepas tu dia kata alamat kubra. Ni masuk alamat kiamat yang besar pula. Nanti kita baca lain lah tanda kiamat besar.